Okay, nampak kan? Okey, termokimia bab 3, topik 3.1 perubahan haba dalam tindak balas. So untuk dalam topik 3.1 ini adalah kriteria kejayaan. Kalau awak boleh faham empat kriteria ni, maksudnya awak dah cemerlanglah untuk bahagian 3.1. So yang pertama sekali kena nyatakan jenis tindak balas kimia. So apakah jenis tindak balas kimia, nanti kita tengok. So yang kedua adalah pembinaan gambar rajah aras tenaga. Okay, pembinaan gambar rajah aras tenaga. Macam mana nak lukis gambar rajah aras tenaga. Yang ketiga adalah maksud haba tindak balas. Kena tahu apakah maksud tindak balas. Dan yang keempat, mentafsir gambar rajah aras tenaga daripada gambar aras tenaga yang awak dah lukis tadi. Okay, ini adalah 4 kriteria yang mesti pelajar capai untuk bahagian 3.1. Okay, 3.1 yang kita akan belajar hari ini. So yang pertama sekali adalah jenis tindak balas kimia. Ada 2 sahaja jenis tindak balas kimia. Yang pertama adalah exothermic. Semua dah biasa dengar. So yang kedua adalah endothermic. Exo-endo. Okay. Apa yang awak tahu pasal exo dan endo ni? Exo keluar. Exo keluar. Keluar apa? Ni keluar. Endo masuk. Haba. Keluar haba. Yang ni masuk haba. Okey, kalau untuk dalam silibus ikatan 5 ni kita murnikan sikit lah perkataan keluar dengan masuk ni. Okey, tengok maksud dia. So untuk tindak balas exothermic, tindak balas kimia yang nampak ni. Ni keluar ni kan, membebaskan haba ke persekitaran. So dalam tindak balas ni, semasa pembentukan ikatan dia akan bebaskan haba, pemecahan ikatan dia akan bebaskan haba, dan pembentukan ikatan pemecahan ikatan dia akan serap haba. Contohlah asid hidroklorik nak tindak balas dengan magnesium. So asid hidroklorik ni dia dalam bentuk ikatan kan. Jadi dia nak pecahkan ni, dia akan serap haba. Haba diserap. Haba serap dulu. Bila haba serap, barulah boleh putus ikatan antara hidrogen dengan klorin. Kemudian nak bentuk ikatan baru, magnesium klorida, magnesium dengan klorin. Okay, magnesium klorida, magnesium dengan klorin. Nak bentuk ikatan baru, nak membentuk ikatan baru, dia akan bebaskan haba kat sini. So kat situ haba dibebaskan tu lebih tinggi. Jadi kita akan lihat ni persekitaran ni. Ni warna putih ni adalah persekitaran. So persekitaran apa yang berlaku, suhu persekitaran akan meningkat. Okay, tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Ini adalah maksud bagi tindak balas exothermic. 2 maksud kat dalam exothermic. Tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran dan menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Bila kita ambil termometer, kita uji suhu dia, kita akan rasa suhu persekitarannya meningkat. Okey, contoh tindak balas, ni kena tahu. Sebenarnya kita kena buat eksperimen untuk contoh tindak balas ni nak tentukan dia exothermic ataupun endothermic, tapi sebab kat rumah awak pun tak ada asid, tak ada apa kan. So kita pun, saya pun bagi je lah contoh dia adalah peneutralan. Contoh peneutralan asid hidroklorik tindak balas dengan natrium hidroksida. So bila kita uji dengan macam nak sukat haba, kita akan sukat dengan termometer lah. So bila kita sukat dengan termometer, kita dapati suhu pada awalnya, contoh asid hidroklorik, suhu awal dia suhu bilik 27. Natrium hidroksida pun 27 darjah Celsius. Tapi bila dah dicampurkan, dia jadi sampai 30 darjah Celsius. Okay, bila dah dicampurkan, kita dapati suhu meningkat kepada 30 darjah Celsius. So itu adalah tindak balas yang membebaskan haba ke persekitaran, dan itu adalah tindak balas exothermic. So yang kedua adalah tindak balas asid dengan logam. So kalau tengok banyak asid lah, asid dengan logam, asid dengan karbonat logam. Contoh asid dengan logam, HCl tambah dengan logam je, magnesium. Okay,
Kalau karbonat, HCl tambah yang ada karbonat lah. Contoh kalsium karbonat. Ini pun tindak balas eksotermik. Pembakaran. Okay, contoh pembakaran etanol. Kita bakar etanol C2H5OH. Bakar tambah dengan oksigen. So ini pun akan hasilkan tindak balas eksotermik. Haba akan dibebaskan. Okay, yang ketiga adalah pemelarutan natrium hidroksida dalam air. Natrium hidroksida ni kalau dekat dalam magma dia dalam bentuk pepejal. Okay. Dibuka dulu. Okay. Sekejap sorry. Okay, natrium hidroksida ni dia dalam bentuk pepejal dekat dalam magma. Bila nak jadikan dalam bentuk larutan, kita akan ambil pepejal ni dan kita akan larutkan dengan air. So masa kita tambahkan dalam air ni, kita akan rasa yang bekas ni jadi panas. Tak perlu pakai termometer pun kita dah tahu haba dibebaskan. Sebab ni adalah tindak balas eksotermik. Pemelarutan natrium hidroksida dalam air. Maksudnya natrium hidroksida tambah dengan air je. Terus akan hasilkan haba. Okey, yang seterusnya adalah pemelarutan garam kontang. Contoh kuprum 2 sulfat kita tambahkan dengan air. So kita akan dapat rasa haba dibebaskan ke persekitaran. Okey, seterusnya. Kita tengok pula endotermik. So untuk endotermik adalah tindak balas kimia yang kalau tengok kat sini haba masuk dalam bekas. Okey, haba masuk dalam, sebenarnya bukan dalam bekas tau, haba masuk dalam zarah, dalam atom tersebut. Haba masuk kat dalam tu. Jadi kalau kita kata kat sini maksud dia adalah tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran. Okey, suhu persekitaran akan apa? Menurun. Menurun. Okey, suhu persekitaran akan menurun. Contoh pada awal sebelum kita lakukan tindak balas ni, okey, sebelum lakukan tindak balas ni, dapati suhu persekitaran ni adalah dalam 27 darjah Celsius. Bila kita buat tindak balas, kita akan dapati suhunya berkurang lah. Dia akan jadi 25 ke 24 darjah Celsius ke. So itu nampak adalah tindak balas endotermik. So contoh tindak balas adalah pemanasan garam nitrat dengan garam karbonat. Bukannya campur ni, kita ada garam nitrat, contoh kalsium nitrat. So kita panaskan kalsium nitrat. Okay, bila panaskan kalsium nitrat, dapati suhu persekitaran akan menurun. Ini maksudnya tindak balas endotermik. Okay, yang kedua adalah pemanasan garam terhidrat. Yang ketiga adalah logam oksida dicampurkan dengan air. Okay, yang keempat adalah pemelarutan garam amonium nitrat. Amonium ataupun nitrat dalam air. So campurkan amonium, garam amonium. Yang ada amonium ni NH4, contoh natrium amonium. Amonium nitrat, kita campurkan dalam air, kita akan dapati suhu persekitaran menurun. Okay, yang seterusnya adalah natrium hidrogen karbonat dan asid hidroklorid. Dan akhir sekali adalah tindak balas fotosintesis. So ni selalu keluar dalam peperiksaan fotosintesis ni, ekso ataupun endo. Kalau awak duduk kat dalam hutan kan, banyak pokok-pokok, awak akan dapati rasa lebih sejuk kan. Sebab apa? Sebab banyak proses fotosintesis berlaku, jadi tindak balas endotermik lah kat situ. Okay, itu poin yang pertama yang awak kena tahu adalah jenis tindak balas tadi, ada dua je, ekso dan endo, kena tahu maksud dia. Okay, untuk yang kedua, pembinaan gambar rajak aras tenaga. Macam mana nak lukis gambar rajak aras tenaga? Sebelum tu kita tengok apakah itu gambar rajak aras tenaga. So gambar rajak aras tenaga ni adalah gambar rajak yang menunjukkan perubahan aras tenaga bahan dan hasil tindak balas dalam satu tindak balas kimia. So dalam tindak balas kimia kita mesti ada bahan, mesti ada hasil dia. Contoh macam magnesium kita tindak balaskan dengan asid hidroklorid, kita akan dapat magnesium klorida dan
gas hidrogen. Bahagian yang sebelum anak panah ini adalah bahan. Selepas anak panah ni, ini adalah hasil. Okey, bahan dengan hasil dalam satu tindak balas, gambar rajah. Dalam bentuk gambar rajah. Ini namanya persamaan kimia. So kalau gambar rajah macam mana nanti kita tengok . So haba akan dibebaskan atau haba diserap dinamakan haba tindak balas. Sama ada tindak balas tu tindak balas exo ke, tindak balas hendo ke, haba yang dibebaskan atau haba diserap dinamakan sebagai haba tindak balas yang kita sebut sebagai delta H, dia punya simbol. So simbol dia adalah delta H. Okay. So haba tindak balas, ni haba tindak balas ataupun delta H ialah perubahan tenaga apabila 1 mol bahan bertindak balas ataupun 1 mol hasil terbentuk. Okay, 1 mol bahan tindak balas bertindak balas, ni 1 mol, kita guna 1 mol atau 1 mol hasil yang terbentuk. So dia akan pilih lah dalam soalan dia nak 1 mol mana. Okay, exothermic. Tadilah yang saya dah sebut tadi tu, membebaskan haba adalah exothermic dan endothermic adalah menyerap haba daripada persekitaran. Dan nilai delta H, okay, delta H ni dia ada 2 nilai, satu nilai positif, satu nilai negatif. Tanda positif atau tanda negatif ni hanya nak tunjukkan tindak balas ni adalah tindak balas exo ataupun tindak balas endo. Bagi tindak balas exo, delta H nya adalah negatif. Nilai delta H dia adalah negatif. Dan untuk endo, nilai delta H nya adalah positif. Okey, cara nak lukis gambar rajah aras tenaga. Contoh dia dah bagi kat sini. Kalau awak nampak persamaan kimia ni, lepas tu hujung dia ada delta H. So ini adalah haba tindak balas kan? Ini haba tindak balas. So hujung dia ada delta H. Satu persamaan macam ini kita panggil sebagai persamaan termokimia. Persamaan kimia campur dengan haba tindak balas, ini kita panggil sebagai persamaan termokimia. Ini nama dia persamaan termokimia. Persamaan termokimia. So macam mana nak lukis? Pertama sekali kena tengok delta H tu negatif ke positif. Okay, first tengok dulu delta H tu positif atau negatif. Okay, sekarang tengok nilai delta H negatif. Okay, untuk soalan yang pertama ni, balik ini soalan. Zinc dengan asid hidroklorik. Okay, bila nampak tanda negatif, ini maksudnya tindak balas exo. Kalau tanda positif, tindak balas endo. Bila nampak exo, okay, terus buat palang macam ni. Ni langkah pertama. Dia punya paksi dia tulis tenaga. Okay, ini langkah yang pertama, lukiskan paksi tenaga. Langkah yang kedua, kita letak aras tenaga. So aras tenaga ada 2. Yang pertama aras tenaga bahan, yang kedua aras tenaga hasil. Aras tenaga bahan lebih tinggi daripada aras tenaga hasil untuk exo. So untuk exo, aras tenaga bahan lebih tinggi daripada hasil. Bahan ni kan, ni bahan, ni hasil. So aras tenaga buat macam ni. Ni tenaga, ini aras dia untuk bahan. Lagi tinggi daripada hasil. Hasil kat bawah sikit. Ini bahan, yang ini hasil. Buat je macam ni, lepas tu sambungkan daripada bahan ke hasil. Okay, yang pertama tadi lukis
paksi tenaga. Yang kedua, lukis aras bahan dengan hasil. Okay, yang ini kalau EXO bahan atas, hasil dekat bawah. Itu yang ketiga, sambunglah. Sambungkan daripada bahan ke hasil. Okay, ni sambungkan ni. Sambungkan. Lepas tu yang keempat, isikan nama bahan dan juga hasil. So apa nama bahan dia kat sini tadi? Zinc dengan asid hidroklorik. Letak zinc tambah asid hidroklorik. Isikan persamaan dia. Dan hasil dia dekat bahagian belakang ni letak dekat bahagian hasil. Okay, akhir sekali yang kelima letak dia punya delta H. So delta H sama dengan negatif 152 kilojoule per mol. So inilah gambar rajak aras tenaga untuk soalan yang pertama. Okay, kita tengok yang kedua. Yang kedua. C2H5OH ni adalah etanol. Pembakaran etanol kita dapat gas karbon dioksida dan air. So nampak delta H dia adalah negatif. Jadi ini adalah tindak balas eksotermik. So nak lukis macam mana? Sama lah macam tadi, kita lukis tenaga, paksi tenaga. Kemudian lukis aras. Okay, sebab tindak balas ekso. So aras tenaga bahan dulu letak. Bahan mesti sambung dekat paksi tenaga. Mesti lebih tinggi daripada hasil. Buat macam ni. Lepas tu sambungkan. Sebab apa? Letak dia punya nama bahan tersebut. Okay, 2 CO2 tambah 3 H2O. Dan akhir sekali letaklah delta H negatif 1376 kilojoule per mol. Okay, boleh tak? Faham tak? Nak lukis macam mana? Faham. Faham. Okay, kita tengok soalan yang ketiga lah. Yang ketiga. KOH, kalium hidroksida tambah dengan asid nitrik. Ini adalah tindak balas peneutralan alkali dengan asid. So kita dapat kalium nitrat dan juga air. Mula tengok tanda delta H tu, tanda negatif. So bila negatif kita tahu ini adalah eksotermik. So bila ekso nak lukis, aras tenaga bahan mesti lagi tinggi daripada hasil. So tenaga bahan lagi tinggi daripada hasil. Letak garis. Lepas tu letak nama bahan. Letak dalam bentuk kesamaan di situ. Akhir sekali letak delta H. Senang je, tak susah pun. Boleh lukis. Okay, mungkin dalam buku teks ke, mungkin rujukan dia akan letak anak panah ni kan. Anak panah macam ni. Ataupun ada setengah buku rujukan, kalau awak tengok dia punya rajah dia macam sengit sikit. Dia buat macam ni. Macam ni lah apalah. Okay. Anak panah ni tak ada tak apa. Yang kalau letak pastikan jangan salah lah, jangan terbalik. Kalau terbalik, contohlah letak terbalik naik atas, so salah. Dia ke bawah, dia ke arah hasil. Anak panah tu mesti ke arah hasil. Tak letak tak apa. Okay, yang ini nak lukis gambar rajak aras tenaga lagi. Tapi kita tengok pula. Contoh soalan dia, delta H dia bagi adalah positif. So positif endotermik. So bila endotermik, aras tenaga bahan lebih rendah daripada aras tenaga hasil. Okay, nak lukis dia. Sama je. Lukis dulu paksi tenaga. Kemudian aras tenaga bahan lagi rendah daripada hasil. Hasil ke atas. Sambungkan.
Letaklah dia punya bahan. Bahan dia ada satu je kan, so letak satu je lah kat situ. Ni pemanasan garam nitrat. Okay, dia dapat chrome dua oksida tambah gas oksigen dan juga nitrogen dioksida, dan akhir sekali jangan lupa letak delta H. Delta H tu walaupun awak nampak positif, mesti kena letak positif, tanda positif tu. Positif 220 kJ per mol. Tak boleh tak letak. Ini mesti kena letak baru betul. Kalau awak tak letak sebab awak kata positif kan, kenapa nak letak? Tanda positif atau tanda negatif ni bukan menunjukkan nilainya negatif atau nilainya positif. Dia nak tunjukkan tindak balas ni endotermik ataupun exotermik. Itu tujuan letak tanda positif atau negatif ni. Nak tunjukkan endo ataupun exo. Okey, soalan yang terakhir dekat gambar rajah nak lukis ni. Okey, sama je. Lukislah tenaga paksi sebab dia endo, so aras tenaga bahan dekat bawah, aras tenaga hasil dekat atas. Okay, sambungkan. So letaklah nama bahan dia. Dan hasil dia adalah CaCO3 tambah 2KNO3. Okay, jangan lupa letak delta H. Positif 12 kJ per mol. Okay, setakat ni ada apa-apa nak tanya tak? Ni cara nak lukis lah. Ni saya ambil daripada buku teks. So lukis anak panah ke atas. So anak panah ke atas so maksudnya lukis ni. Anak panah ke atas. Label tenaga. Lukis dua aras tenaga. So dua aras, kalau exo aras tenaga bahan ke atas, aras tenaga hasil dekat bawah. Ni dua aras. Sama ada macam ni ataupun macam ni. Dua aras. Tulis bahan tindak balas dan hasil tindak balas pada aras tenaga yang betul. Bahan mesti yang lekat dengan tenaga. Paksi tenaga ni mesti bahan. Hasil. Lukis arah anak panah dari aras tenaga bahan ke tindak balas ke aras tenaga hasil. Bahan kepada hasil. Ni gariskan. Dan akhir sekali letak delta H. Okey, ada apa-apa nak tanya setakat ni? Jelas tak? Rasa senang ke susah? Susah Senyap je. Saya pun tak tahu awak faham ke tak faham. Okey, kita tengok maksud haba tindak balas lah. So maksud haba tindak balas delta H kan haba tindak balas. So kat sini kalau kita lihat haba tindak balas ni sekejap ada tanda positif, sekejap ada tanda negatif. Kita tengok daripada depan lah, yang delta ni, yang segitiga ni bukan segitiga tau, ini ada delta. Delta tu adalah perubahan. Perubahan haba sebenarnya, H tu haba, perubahan haba. Adalah tanda positif atau negatif ni akan tunjukkan jenis tindak balas lah. Kalau tanda negatif untuk tindak balas exotermik dan kalau tanda positif untuk tindak balas endotermik. Dan dia punya nilai ni adalah jumlah tenaga yang terbebas ataupun jumlah tenaga yang diserap. Okay, sama ada haba dibebas atau haba diserap. Itu bergantung pada jenis tindak balas. Kalau exotermik, so haba dibebaskan sebanyak 55 kilojoule. Tenaga haba dibebaskan semasa tindak balas berlaku. Kalaulah endotermik, haba diserap sebanyak endo ni positif. Okey, haba diserap sebanyak 55 kilojoule semasa tindak balas berlaku. Itu untuk maksud delta H. Okey, akhir sekali nak tafsirkan gambar rajah. Daripada gambar rajah aras tenaga tu, macam mana apa yang kita boleh tafsirkan, maksudnya apa yang kita boleh lihat untuk ceritakan. Okay, ini adalah gambar rajah aras tenaga dengan exotermik. Nilai delta H dia adalah negatif exotermik. Lagi satu, macam mana boleh tahu exotermik? Aras tenaga bahan lagi tinggi daripada aras tenaga hasil. Yang ini bahan, yang ini hasil.
So ini tenaga, kena adalah label dia. Tak ada label nanti tak dapat markah. So kita tengok delta H dia adalah negatif. So daripada tindak balas ini adalah tindak balas apa? Tindak balas apa? Ya, exothermic. So daripada Raja ni, kalau dia suruh minta awak explain, tafsirkan. So yang pertama sekali awak sebut lah exo ke endo sebab nampak negatif ke positif tu. Okay, yang kedua, daripada dah tahu exothermic, so tenaga haba, apa yang berlaku pada tenaga haba? Dan ni dua ni adalah maksud. Okay, exothermic, tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Okay, dibebaskan ke persekitaran. Okay, C. Suhu meningkat. Suhu persekitaran meningkat. Okay, A, B, C ni adalah kategori maksud dia. Awak ingat balik lah, maksud exothermic apa? Tenaga haba dibebaskan persekitaran, so suhu persekitaran meningkat semasa tindak balas. Ni kita boleh huraian daripada maksud. Okay, D, haba yang dibebaskan. So perkataan dibebaskan ni dapat daripada maksud dia tadi tu. Haba yang dibebaskan adalah, okay, berapa nilai dia. So contohnya 55 lah saya letak sini. So adalah 55 kilojoule apabila 1 mol hasil terbentuk. Okay, jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas adalah lebih tinggi daripada jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Mana tahu yang E ni daripada gambar rajak aras tenaga ni. Ni jumlah kandungan tenaga bahan lebih tinggi, dia kan kat atas daripada jumlah tenaga kandungan hasil. Okay, F. Haba dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas adalah lebih tinggi daripada haba diserap semasa pemutusan ikatan dalam bahan tindak balas. Ni yang awal tadi saya cerita, masa nak lakukan tindak balas, dia akan serap haba dulu. So serap haba dulu, so haba akan diserap untuk putuskan ikatan. So kemudian untuk bentuk ikatan baru, haba akan dibebaskan. Untuk membentuk ikatan baru, haba dibebaskan. Okay, sebenarnya semua semua tindak balas kimia mesti ada ni lah, putuskan ikatan dengan pembentukan ikatan baru. Dalam pemutusan ikatan akan serap haba. Okay, serap haba. Tapi dalam pembentukan ikatan baru, bentuk ikatan baru, dia akan bebaskan haba. So, tapi cuma beza dia, haba dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas adalah lebih tinggi daripada haba yang diserap. Contoh kat sini, dalam putuskan ikatan ni dia hanya serap sebanyak 50 kilojoule tenaga haba. Tapi dalam membebaskan haba untuk bentuk ikatan baru, boleh menghasilkan sehingga 150 kilojoule. Jadi kalau kat sini lihat yang mana lagi lebih, yang lagi lebih adalah pada pembentukan ikatan. Sebab tu tindak balas ni dalam tindak balas exothermic. Okay. Dan akhir sekali, simbol delta H adalah negatif. Okay, untuk gambar rajah. Okay, untuk gambar rajah ni, ini endotermik pula. So ini adalah gambar paksi tenaga. Kalau kita lihat aras tenaga bahan lagi rendah daripada hasil. Ini bahan. Ini hasil. Dan nilainya adalah positif. Okay, bila positif kita tahulah ini adalah endotermik. So A, B, C ni adalah dari segi maksud dia. Okay, maksud dia.
Yang ini tengok pada nilai delta H. Okey, cuba jawab. A, tindak balas. Endotermik. Okey, tindak balas endotermik. Tenaga haba diserap dari persekitaran. Okey, suhu persekitaran menurun semasa tindak balas. Okey, haba yang diserap adalah, so ikutlah berapa nilai dia. Adalah 50, so 50 kilojoule apabila 1 mol hasil terbentuk. Okey, seterusnya jumlah kandungan tenaga bahan tindak balas adalah lebih apa? Rendah. Ya, so lebih rendah daripada jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Untuk F, haba diserap semasa pemutusan ikatan dalam hasil tindak balas adalah lebih tinggi daripada haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan. So ini huraian ni awak mesti kena tahu. Ini untuk endo. Okey, dalam nak putuskan ikatan dia akan buat apa? Serap ke bebaskan apa? Ni nak putuskan ikatan. Apa yang dia akan buat? Serap ke ataupun bebaskan haba? Serap. Okey, haba akan diserap untuk putuskan ikatan supaya dia dapat banyak tenaga kan. Jadi dia akan serap haba daripada luar lah. So haba daripada luar diserap supaya dia ada banyak tenaga untuk putuskan ikatan ni. Okey, kemudian untuk pembentukan ikatan baru dia akan bebaskan haba. Okey, tenaga haba yang dah ada dalam zarah-zarah ni akan dibebaskan, kemudian dia akan membentuk ikatan baru. Jadi kat sini akan bebaskan haba. Okey, putuskan ikatan, serap haba. Bentuk ikatan akan bebaskan haba. Tapi untuk endotermik, haba diserap adalah lebih tinggi daripada haba dibebaskan. Ini lebih tinggi. Contoh kat sini sampai 150 kilojoule. Untuk bentuk ikatan hanya guna 50 kilojoule. Kalau kita lihat ini yang lebih. Sebab itulah kita dapat hasilnya suhu persekitaran masih lagi rendah. Okey, akhir sekali simbol delta H adalah positif. Okey. Itulah untuk hari ini. So rasa-rasa awak dah capai tak kriteria kejayaan? Kita ada 4 kriteria tadi tu. Yang pertama sekali adalah jenis tindak balas. Ini daripada pengetahuan yang lepas pun awak dah tahu dah. So, jenis tindak balas ada 2, iaitu tindak balas eksotermik, endotermik. So nak lukis gambar raja aras tenaga. Okay, kalau exo, tenaga bahan lagi tinggi daripada hasil. Letak delta H, letak tanda negatif. Okay, kalau untuk endo, tenaga aras tenaga bahan lagi rendah daripada hasil. Okay, letak sini tenaga, label tenaga. Lepas tu letak delta H dia, positif. So ni kena tahu 2 gambar raja ni lah. So kalau ni boleh, ini boleh, dah 2 kriteria dapat. Yang ketiga adalah maksud haba tindak balas, iaitu daripada nilai delta H tu, contoh. So kalau kat sini nampak delta H ni adalah perubahan haba. Perubahan haba sebanyak 55 kilojoule per mol haba dibebaskan. Macam mana tahu dibebaskan? Ni negatif. Kalau tanda positif, haba diserap. Tu je. Okey, 4, tafsirkan gambar raja aras tenaga. Contoh dia bagi gambar raja macam ni, suruh awak tafsirkan gambar raja tu. Yang pertama mesti kena tahu dia exo ke endo. So tengok pada nilai delta H, exo atau endo. Okey, yang kedua kita bagi maksud lah. Maksud exo ataupun maksud endo. Maksud exo ada
dua bahagian. Satu adalah dari segi haba serap ke haba bebas tu, dan lagi satu adalah suhu persekitaran dia. Okay, lepas tu ayat huraian yang lain tu awak ingat-ingat jugalah. Contoh macam kita boleh tengok daripada sini, gambar raja aras tenaga ni. So kandungan tenaga bahan lebih tinggi daripada tenaga hasil. Lepas tu awak boleh masukkan juga yang ini ayat tadi tu, yang ayat dekat bahagian yang ketiga tu. So sebanyak 55 kilojoule tenaga haba dibebaskan. Contohnya lah, ataupun diserap. Okay, dan akhir sekali nilai delta H dia positif atau negatif. So mentafsir gambar raja aras tenaga ni dia boleh keluar dekat bahagian soalan essay lah. Okay, itu je untuk hari ini. So ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada? Tak ada.